Assalamualaikum. Sorry, tadi saya terkeluar. Okey, sekarang nampak saya dah? Ada doktor. Itulah saya, laptop saya ni kalau pilih tukar kamera laptop jadi hang. So saya saya cuba yang kamera Logitech pula. So tengok macam okey dah. So kita boleh start lah. Okey. Tak maaf sangat-sangat Saya pun tak tahu kenapa laptop saya jadi macam gini. Okey. So okey. Saya harap tuan-tuan semua dah makan, dah kenyang, dah solat, dah ready untuk kita sambung kita punya pengajaran untuk petang ni. Tapi sebelum kita nak teruskan dengan latihan yang lain, boleh tak kalau saya tanya, ada tak sesiapa yang ada masalah untuk uploadkan bahan di dalam link Trello? Ada tak siapa-siapa ada masalah? Sebab nanti kalau boleh dalam sepanjang training 3 hari ni kan, saya bolehlah nak tengok apa yang kurang sikit dalam presentation tuan-tuan puan-puan sediakan, dan kita tambah baik daripada komen-komen tersebut lah. Maksudnya dekat dalam Trello tu saya boleh letakkan komen saya siap-siap supaya setiap item yang kita belajar, kita tambah, tuan-tuan akan improve dari hari ke hari. So itu tujuan latihan kita pun. Sebab kalau boleh outcome ataupun hasil daripada latihan kita sepanjang 4 hari ini, tuan-tuan perempuan berjaya untuk menghasilkan satu pembentangan dalam PowerPoint yang boleh dikatakan dapat menggunakan tool-tool yang biasanya tuan-tuan tak gunakan lah. So itu tujuan dia. Sebab kalau tuan-tuan dah biasa gunakan dan hasil pun sama je, so tak ada penambahbaikan dari segi kita panggil impression lah. So pandangan orang terhadap presentation kita tak ada apa-apa yang menarik pun, tak ada apa-apa yang baik, itu yang jadi apa bagusnya kalau kita tak join ataupun kita participate program ni. So itu hasrat saya. So kalau boleh minta tolong untuk tuan-tuan perempuan update di dalam Trello. So far semua okey? Okey. Okey. Tak apa. Kalau belum lagi update dokumen dalam Trello, besok pagi pun boleh juga. Tak ada masalah. Yang penting ada bahan-bahan yang dikongsikan. Kita tengok sedikit apa kawan-kawan dah buat. So basically untuk aktiviti pertama ni kita ada dah yang dah upload. So mungkin apa yang saya akan saya akan masukkan presentation ni, okey, kat bawah ni. So nanti senang. Kita ada 3 row saja ataupun 4 row saja. So tak perlu memanjang kan. So nanti letak je dekat bawah aktiviti 1 ni, letak je di bawah add card ni. So nanti kita komen. Yang Hasniza, Puan Hasniza nanti letakkan bahan di sini double klik nama, attach je file-file. Yang mana yang tulis animation, saya rasa ni Mastura mungkin boleh tuliskan nama balik dekat sini. Saya rasa saya tarik ni dekat sini.
daripada Mastura. Okey. Baik. So insyaAllah nanti kita ada peserta seramai lebih kurang 42 orang, 43. So saya harap ada ramai lagi yang akan masuk ke sini. So kat mana nak masuk link ni? Okey, senang aja. Saya share. Klik link. Okay, copy. So saya masukkan semula dalam grup WhatsApp. So semua akan dapatlah peluang untuk sharing apa konten yang telah dibuat di dalam Trello. Okey. Yang mana yang nak tahu website yang kita gunakan, okey. Macam GIF tadi tu, kita pergi tenor.com. So mana-mana yang boleh kita. Okey. Muhammad Izzat masih tak boleh upload Trello. Muhammad Izzat tadi rasanya dah okey kan? Dah ada dah presentation? Okey. Tak apa. Nanti petang ni tengok-tengoklah mana-mana bahan yang boleh sharing. Nanti saya komen malam ni. So besok tuan-tuan boleh tengok hasil dia. Okey, so kita sambung. So saya harap semua ada kat sini dah. Sekarang dah pukul 2.43. Okey. Apa yang kita nak pergi seterusnya, sekejap saya nak pastikan ini dah direkod. Okey, dah rekod. So apa yang kita nak pastikan dekat slide ini, topik yang seterusnya kita nak buat adalah tentang gambar. So untuk topik gambar ni, contohnya kita dah ada transition dah siap, animation pun dah settle. Ada persoalan tak nak tanya pasal animation dengan transition? Okey. Yang mana yang giling kepala tu saya nampak lah kan. Okey. Creating and editing slideshow. So apa yang kita nak tahu dalam slideshow ni, okey, kita sebenarnya nak lihat slideshow ini, okey, bila kita tengok macam tadi tu saya tunjukkan macam mana nak lihat presenter view, kan, slide presenter view. So di sini tekan dia, okey. So selain daripada tu, kita boleh juga tengok, katalah kalau kita nak tengok hasil ni, okey, slideshow, kita nak bentangkan di sini saja. So kita tekan from current. So ini function normal lah, biasa. Okey. Okey. So itu saja tentang presenting, editing slideshow. Now, untuk topik seterusnya, iaitu working with picture. So untuk topik ini, saya rasa tuan-tuan perempuan boleh ambil sedikit notes daripada saya, tips lah daripada saya. Sebenarnya apabila tuan-tuan perempuan nak memilih gambar, yang penting sekali untuk masukkan gambar adalah lihat dulu kepada format yang tuan-tuan perempuan nak masukkan gambar. Kita sebutkan gambar, audio ataupun visual ni, kita sebutkan sebagai media di dalam presentation kita. So dalam presentation, elemen-elemen ni memang kita boleh masukkan. Cuma dia adalah adakah gambar ataupun video ataupun audio, adakah ia sesuai ataupun tidak dengan presentation kita. Kan? So itu satu cabaran jugalah untuk pilih.
So apa yang saya boleh cadangkan, pertama sekali lihat kepada kita punya 3 fasa yang kita belajar hari tu, okey, yang kita belajar siang tadi, pagi tadi. So fasa pertama adalah untuk kita kenal pasti masalah, problem, dan kita kenal pasti mission. So dalam mission tu, bila kita tahu bahawa kita perlu hasilkan satu slide presentation yang menarik, yang sesuai dengan audien kita, maka gambar yang nak dipilih tu perlu disesuaikan dengan audien, perlu disesuaikan dengan learner. Adakah gambar yang kita nak ambil tu, kita nak ambil gambar komik kan, ataupun gambar kartun kan. Macam tadi tu, kebanyakan gambar yang saya share tu daripada kartun, daripada GIF kan. So sesuai ataupun tidak. Yang kedua, apabila kita nak pilih gambar, adakah gambar itu copyright ataupun tidak. So dalam menggunakan PowerPoint, bila kita insert daripada online, kita pilih gambar daripada online. So dekat situ ada pilihan lah, sama ada kita nak insert dengan ada common, creative common ataupun tidak. Ini yang saya cuba highlightkan. Kita insert dan kita insert picture daripada online. Kita boleh search apa-apa gambar secara online. Dan kita boleh asingkan gambar-gambar ikut kepada kategori Creative Commons only. So kalau kita pilih Creative Commons only, kita tick di sini, maka gambar-gambar ini dibenarkan untuk diambil oleh sesiapa. Ada juga sumber-sumber daripada internet yang boleh kita ambil. Okay. So antara yang saya gunakan untuk dapatkan sumber. Okey. Puan Mastura Ibrahim tanya, macam mana nak attach ke dalam Trello? Okey, senang aja Puan. Okey, saya tunjuk sekejap macam mana nak attach pada kawan-kawan yang belum lagi, tuan-tuan puan-puan yang belum lagi tahu. Okey, contohnya saya tulis, saya add card dulu saya add card dulu di bawah aktiviti 1. Kemudian saya tulis nama saya enter. Bila saya enter, nak saya attachkan, saya double klik nama saya. Bila saya klik nama saya, sekali pun tak apa, tekan sekali. Di sinilah kita boleh attach di bahagian ini, di sini. Nampak kan? Attachment di Trello. Attach saja dan pilih komputer. Mudah saja kan? So harap tak ada masalah lepas ni untuk attach file. Okey. So teruskan. Dan bila kita pilih gambar, katalah ada satu gambar ni. Okey. Kita tengok kedua dia adalah saiz gambar. So macam tadi tu, kita ambil gambar apa-apa pun, kita tekan di sini 3 dot. So bila 3 dot di dalam PowerPoint, dia akan tulis dekat sini saiz dia. Macam ini kita panggil dalam terma kita panggil biasa apa yang digunakan oleh content yang creator lah dalam PowerPoint ataupun komputer. Di sini pixel size. Okay, pixel. So size dia, gambar ini, dia ukuran dia berapa kali berapa. Semakin besar ukuran tersebut, maksudnya file itu size dia besar. Dan kejelasan gambar itu lebih terang. Berbanding dengan kalau tuan-tuan puan-puan pilih untuk ambil gambar dan dia punya pixel size dia
saiz gambar lah di sini kan kecil. Contohnya dalam 140 kali 200. So saiznya memanglah kecil, tetapi kualiti gambar dia tak berapa cantik lah. Dia akan, bila kita besarkan gambar tu, dia akan pecah-pecah. Okay, contohnya saya ambil gambar ni, insert. Okay. Kita mula dengan slide barulah. Okay. So insert. So bila saya ambil gambar daripada internet dengan saiz 3200 kali 1000 lebih, 1400, bayangkan tuan-tuan puan, gambar dia bila kita besar ataupun kita kecil, dia jadi tak pecah. Biasanya kalau kita tak ambil kira faktor gambar ni, kita ambil saja mana-mana gambar, contohnya daripada Google, selalunya daripada Google search kan. Kita ambil gambar, lepas tu kita letak dalam PowerPoint. Kadang-kadang bila kita besarkan gambar tu, pecah jadinya kan. So kita tak nak gambar yang pecah. Sebab kalau gambar pecah, kita masuk dalam PowerPoint, dia jadi tak menarik. So itu saya suggest, saiz gambar penting daripada sumber dia. So kita patah balik. Di sini, insert picture. Kat mana nak check? Biasanya online lah kan, sebab nak cepat bahan-bahan tu. Kalau ada bahan-bahan yang dihantar oleh rakan sekerja, contohnya dia ambil gambar daripada kamera, daripada handphone, boleh kita ambil gambar tersebut daripada handphone. Pastikan kita save di dalam PC kita. Contohnya gambar daripada handphone, handphone hantar ke WhatsApp. Boleh juga kan kita masukkan dalam PowerPoint. Cuma je pastikan gambar itu saiz dia daripada segi landscape dia dengan juga dia punya lebar dia besar. So tak ada masalah. So saya ulang balik. Okey. Katalah gambar daripada online. Okey, kita cari apa-apa gambar. Saya nak tengok okey, macam ni 4987 kali 3325. Ni memang saiz dia besar dan jelas bila kita letak dalam PowerPoint. Tapi katakanlah kalau saiz dia kecil, saiz dia, saya cuba cari. Macam gini, 1200 kali 900. Kan kita masukkan contoh. Kan bila kita nanti nak besarkan, nanti besar, dia akan jadi gambar dia akan jadi kabur, pecah-pecah. So kita tak nak lah. So itu antara dia yang saya cuba introducekan kat sini lah. Okey, di dalam bekerja dengan gambar ada beberapa elemen yang kita boleh letakkan dalam gambar. Okey, ini kita dah insert online. Kalau ikutkan cara-cara ni, boleh tuan-tuan ikutlah cara-cara je. Kalau masukkan gambar online, ini cara dia. Okey. Will large file show slow the performance? Ini tips So kalau tuan-tuan puan ada gambar yang saiz dia besar, image dia mempunyai saiz yang besar, kita boleh kompreskan gambar tersebut. Ini tips yang dikongsi dalam training inilah. So cara dia adalah on the picture tools format tab, click the compress picture. Okey, kat mana? So dalam PowerPoint, okey, kita right click. Okey, kita pilih pergi ke format picture, insert picture. Okey, boleh kita compress. Okey, ni picture. Kita boleh crop, kita boleh picture correction kat sini lah. So kita boleh sharpen kat
kat sini kita boleh reducekan dia punya brightness kan. Contohnya kita tambahkan dia punya bahan-bahan dia. Okey, ni Puan Salmiah tanya, Trello ni memang banyak yang bergerak. Ya, ada gangguan bunyi. Oh, sekejap. Ada gangguan bunyi mikrofon ke? Okey, sekejap saya cuba cara yang terakhir. Okey, sekarang ada gangguan bunyi tak? Berharap tak ada. Ada. Ada gangguan bunyi? Masih ada. Kurang? Kurang dah. Okey. Oh, yang ni okey. Okey. Ni backup. Okey. Baik. Masih bagi respon. So seterusnya kita boleh go to the next slide. Yang compress tu ada di sinilah dekat picture 2 step. So nanti ikut je langkah-langkah dia. Ini tujuan dia untuk apa? Untuk tujuan dia untuk mengurangkan saiz gambar ataupun mengurangkan saiz file. Sebab kadang-kadang bila tuan-tuan perempuan dah siap presentation tapi nak hantar file tu dekat rakan-rakan sekerja yang lain. Kadang-kadang file tu tak cukup, tak muat. Kan? Dia punya file tu dalam email tu tak muat. So macam mana ni masalah dia? File tu terlampau besar. So cara dia gunakan compress function. Tapi biasanya kalau saya nak share file PowerPoint yang mempunyai saiz besar, saya selalunya akan share di dalam Dropbox. Kalau tak ada Dropbox pun gunakan Google Drive. So itu cara je lah. Okey, untuk teknik seterusnya kita akan letak border. Ni biasalah kan, border ni langkah-langkah je. Sebab bila kita letak gambar, kita nak cantikkan gambar itu, antara kosmetik yang kita boleh letakkan di situ adalah border. So kita belajar dulu nak letak border. Okey, so ini langkah-langkah dia. Saya akan tunjukkan demo dia. So ini contohnya, ini gambar kita. So apa yang kita akan buat di bahagian sini, okey, kita akan pergi format. Ingat kita daripada sini home, kita pilih gambar dan pastikan bila kita klik gambar dia akan keluar format. Okey, nampak sini. So untuk kita pilih ataupun adjust border, dekat sini dah ada nama picture border. So kita pilihlah warna apa untuk border-border kita. So ini antara yang kita boleh pilih. Pertama, kita pilih warna hitam. So macam gini dia punya warna. Kemudian kita boleh juga pilih dia punya lebar border tersebut. Dia punya tebal border. So kita pergi ke width. Di sini width. So kalau nak besarkan dia punya border size, kita ambil lah width yang lebih besar. Okey, katalah 6. Kalau nak pilih kita panggil border yang lain jenis dia, okey, kita pilih dash kat bawah ni pula. Contohnya saya tak nak border yang garis lurus saja. Saya boleh pilih sama ada garis yang bertitik-titik, dot-dot tu, ataupun garis yang ada jarak-jarak. So jarak-jarak tu macam inilah. Jarak-jarak lah. So ini hasil dia, jarak-jarak. Okey. So apa kata
Okey, dalam PowerPoint, tuan-tuan perempuan, buat satu file baru. Okey, yang ni yang kira nak buat untuk aktiviti kedua lah untuk petang ni. So, buka satu PowerPoint file dan aktiviti dia adalah masukkan satu gambar. Okey, buka satu slide baru dan masukkan satu gambar. Dan bila dah pilih gambar, masukkan garisan kepada border tersebut. Boleh okey. Sambil-sambil saya terangkan, tuan-tuan boleh buatlah. Okey. So di sini adalah cara-cara tips-tips dia. Click the picture and then click the picture tools format. So ini nombor satu gambar. Kedua, picture format kat sini. Nombor tiga, picture border kat sini. Nombor 4, boleh pilih warna. Okay. Warna apa-apa yang kita suka. Tadi kita pilih warna hitam. Kemudian A, the border appears around your picture bila kita pilih. B, click eyedropper to match the color to a color of your photo. So kalau kita nak pilih eyedropper B ni, maksud B ni kita nak bagi color, contohnya pergi ke format. Okey. Tadi dia tunjukkan eyedropper B dekat bahagian ni, eyedropper kat atas. So kita ni pergi dekat picture border. Ini eyedropper. Kan? Eyedropper, bila kita klik eyedropper, dia akan keluar pen. So bila pen ni, dia akan copy warna yang ada pada gambar tersebut. So maksudnya border tuan-tuan perempuan akan sama warna seperti gambar yang inilah. Sebab ni warna hijau. Kadang-kadang kita tak ada masa pun nak pilih warna hijau kan. So eyedropper ni bantu untuk pilih warna. Ni warna dan sekarang dia jadi warna hijau lah. Ni tak nampak. Ni dah hijau, tadi hitam. So saya cuba pilih dia punya type dia. Ni kan. Jadi hijau lah. So itu fungsi eyedropper. Dan weight kita dah belajar. Macam nak tukar weight. Nombor 6. Weight. Nombor 7. More lines. Okay. So selesai. So saya nak tuan-tuan perempuan hasilkan border pada gambar mengikut kepada warna yang sama pada salah satu image di dalam gambar yang tuan-tuan pilih menggunakan eyedropper. So itu latihan kita. Okay. Kalau tak dapat follow, boleh tengok kepada nota ni. Muka surat 29 Okay. So far ada soalan? Okey, untuk yang lain-lain, yang contohnya yang format picture open yang ni format picture open, ini untuk yang tadi tu yang dia keluar kat tepi. Macam sekarang ni kita nampak dekat atas. So kalau nak keluarkan dia tepi, okey. So kita klik right click format picture. Bila right click format picture, dia keluarlah dekat tepi. Ini pun boleh digunakan kaedah untuk mengedit gambar. Contohnya dekat sini ada 4 perkara. Fill and line. Ni fill and line. So pilihan dia no fill. So apa maksud no fill ni? Maksudnya background image ni tak ada gambar apa-apa. Kalau kita pilih solid fill, kita pilih warna, kita pilih transparency, dia akan ubahlah transparency. Okay. Kalau kita pilih gradient,
Dia akan ikut gradient. Dia berubah. Kalau selain daripada itu, kita boleh pilih pattern fill, slide background. So ini kita boleh pilih untuk inilah gambar kita yang masukkan. Okey. Seterusnya kita ada fungsi inilah correction sharpness yang saya ceritakan tadilah. Yang ini sebenarnya bila kita right click dan format picture, macam ni. Ini akan keluar size. Okey, size. Sekarang ni size dia macam gini kalau nak adjust manual, kita akan type di paparan sini. Width, height, okey, position. Kalau kita klik position, dia akan ubah kedudukan di dalam kita punya slide. Nak ke kiri ke nak ke kanan. Kalau saya gerakkan, tengok. Bila saya gerakkan kat sini, dia akan ubah position dia. So ini manual lah. Yang jarang orang pakai. Okay. Text box. So, dia ni tak keluar sebab kita tak enablekan text box ke dalam gambar. Function untuk text box, untuk masukkan teks di dalam gambar, okay, adalah right click. Okay. Dan kita akan insert text. Saya cuba. Dia tak ada insert text kat sini. Insert. Right click. Dia picture saja, okey. Okey, tak boleh. Ni image ni tak boleh nak enable untuk masukkan picture. Tapi untuk diagram boleh. Okey. Tak apa. Kita pergi ke slide seterusnya. So yang ni kita boleh pilih dash type. Okey, tak apa. Okey, macam gini. Untuk adjust brightness dengan contrast. So macam tadi kita adjust ikut kepada step manual. Tapi kalau nak adjust brightness dengan contrast secara automatik, maksudnya kita tak perlu nak masukkan ataupun nak dragkan cursor kan. So cara dia, ada cara dia. Okey, cara dia kalau ikutkan step ni, click a picture and then click the picture tools format nombor 2 and then click correction. So inilah correction. Okey. Correction inilah yang akan adjustkan brightness dengan contrast. So bila kita klik correction, dia akan keluarkan paparan-paparan yang ikut pilihan kita. Nombor 4 ni. Nombor 4, kita nak dia jadi terang ke, kita nak dia jadi gelap. Ini gelap kan, ikut kepada tona warna. So automatik dia akan editkan. So kita pergi buat satu contoh, klik gambar. Kemudian format dan kita klik kepada correction. Okey. Untuk yang tadi tu compress picture kan? Ni gambar compress picture. Kalau file tu terlampau besar, ini compress picture kat sini. Boleh compress jadi kecil. Resolution dia sekarang ni HD kan? So boleh kecilkan jadi image size. So boleh. Tapi biasanya orang tak tengok pun sebab ramai yang gunakan Google Drive ataupun yang OneDrive untuk sharekan files. Okey, tak apa. Apa saya nak tunjukkan sekarang adalah untuk ubahkan, adjustkan brightness dengan dia punya kecerahan. So pergi ke correction. Yang ni kita boleh tutup lah, yang mana yang tak berkaitan tutup, jadi besar sikit. Ingat step dia kat sini So daripada sini dia akan paparkan pilihan-pilihan yang boleh kita pilih. Nak terang ataupun nak gelap. Ni gelap lah kan. Kalau nak yang lain, ni gelap pula. So ikut. So inilah kita panggil apa yang sedia ada, brightness and contrast. Kalau macam tadi tu,
kita pilih right click, format dan adjust. Tapi yang ini kita pergi ke correction. Dengar saya okey? Line saya okey? Okey, dengar. Sebab tengok kat PC saya bad connection quality Aduh. Okey, tak apa. So, boleh tak untuk latihan seterusnya, pada slide tuan-tuan perempuan, copy gambar yang sama ke slide, katalah kita buat slide kedua. Dalam slide kedua, menggunakan gambar yang sama, ubahkan kontras ataupun brightness gambar itu menggunakan kaedah correction. Boleh? Yang tadi saya tunjukkan. Okey, buat satu slide baru macam saya buat ni. Okey. Dan ubahkan correction gambar tuan-tuan perempuan. Kalau ada masalah cakap. Tak boleh nak buat. Kita try adjust. Supaya boleh. Okey. Ada siapa yang tak boleh follow? Petani kena buat banyak aktiviti Kalau tak buat aktiviti mengantuk je. Nak tidur je. Puan Kila kata okey. Nota semua dalam PowerPoint. Dalam satu PowerPoint. Oh betul, Cik Muhyiddin. Okey. Tak apa. Kalau tak boleh nak follow, untuk besok punya training, sebab kita dah bahagikan slide kita ikut hari. So, fokuskan kepada slide yang ikut warna-warna yang kita dah ada lah. Contohnya, untuk kelas besok, warna hijau. Kan, hari kedua warna hijau. So, dia start dengan diagram sampai multimedia. So, itu cara dia nak belajar. So, kena try baca dululah, tengok dulu. Okay. So, right. So, sekarang ni kita nak belajar lepas correction untuk brightness. Okay, ini correction untuk brightness. Kita nak belajar pula cara untuk kita pilih pilihan gambar itu menjadi inverted color. Maksud inverted color ataupun color yang asalnya warna-warni, tapi lepas itu kita modifykan gambar itu menjadi gambar yang color je inverted. Maksudnya kalau dia dulu warna-warni, sekarang kita jadikan gambar itu sebagai hitam putih. Sebab kadang-kadang dalam presentation kan, kita letakkan gambar original daripada internet, tapi rasanya tak sesuai lah nak masukkan gambar macam gini kan. So kita akan ubahkan kepada hitam putih. So cara dia, kita pergi ke artistic effect. So ini cara dia, artistic effect. So tadi kita pergi correction. So sekarang untuk jadikan gambar itu hitam putih,
kita pilih artistic effect, dan artistic effect ni macam-macam dia boleh jadi. Dia boleh jadi contohnya pencil grayscale. Macam ni pencil lah. Macam tak berapa menarik kan. Ataupun kita boleh jadikan dia sebagai block. Macam box ataupun inverted colour lah. Boleh jadi macam ni. Ini tak berapa nampak. Jadi macam-macam. Hitam putih ke. Ini memang yang kalau ini memang betul-betul inverted lah. So cuba latih dengan gambar yang slide yang baru itu. Cuba boleh tak pergi ke sini, pergi ke bahagian artistic effect dan pilihlah macam mana gambar. Cuba satu persatu mana yang rasa cantik untuk letak dalam PowerPoint. Macam gini ke, pastel ke, kan? Sebab tu kadang-kadang kalau tengok dalam internet, Instagram, ada orang dia share gambar dan gambar mereka tu dah diubah menjadi kualiti macam orang melukis pula. Padahal dia tak pergi hantar artis untuk melukis kan. Cara dia pergi ke PowerPoint, masukkan gambar mereka. Contohnya saya masukkan gambar saya lah. Insert picture, revise. Saya cuba pilih gambar saya. Okey. Ini gambar saya dan saya akan ubahkan gambar saya menjadi macam orang lukis-lukis kalau sini lah. Ni macam macam lain kan. So dia boleh kita ubah suai gambar tu. Kalau macam ni, dia macam chalk skate. Ini nama-nama je lah. Ada chalk, kapur. Ada yang jenis yang jadi box. Jadi box. So nampak macam pelbagai lah. Kata ni efek dia. Kan? Macam-macam tuan-tuan puan-puan boleh cuba untuk editkan kualiti gambar tersebut. Macam ni kita pilih lah. Ni color, click colors. Ni dia suruh click colors. Okay. Boleh kita pergi click color. Okay. Format. Color. So bila kita pilih color ni, so dia akan ubahkan color-color mengikut kesesuaian. Kalau nak hitam putih, boleh macam ni. Nampak? Saya ubahkan. Dekat mana saya ubahkan? Gambar ini. Tadi color. Sekarang jadi hitam putih. Berkotak-kotak. Kan? Dekat color pula. Dekat sini. Color. So, itu fungsi-fungsi di dalam PowerPoint. Okay. Kalau nak variation yang lain, yang ada macam-macam, ataupun nak pilih eyedropper pun sama juga boleh untuk copy warna dalam gambar. So ikut. Kalau macam ini transparent, wash out. So tuan-tuan perempuan sebenarnya bila nak explore tools-tools yang ada di dalam PowerPoint, ini kira bentuk latihan berpanjangan lah. Selepas training ini, tuan-tuan perempuan cuba buat satu profil gambar ataupun profil keluarga. Okey, foto album keluarga. So masukkan gambar-gambar keluarga dan cuba editkan gambar mengikut kepada tools-tools yang belajar hari inilah. So jadi satu fotografi album yang menarik lah kan. So bila hari raya ke apa,
bila nak buat kad raya kan, boleh cuba buat kad raya gunakan PowerPoint yang edit tools, edit picture ni lah. Dalam gunakan artistic effect ataupun gunakan color effect. Okey. Yang ni kita boleh ada color saturation, color tone, recolor, okey. Dalam nota kita ada macam mana nak adjust color saturation lah. So color yang berasingan lah. So tone ni menunjukkan tone tu kita nak highlightkan warna-warna tertentu di dalam gambar. So kita boleh pilih tone. Contohnya di sini katalah ini kita ambil gambar yang lain lah, gambar baru. Kita ambil gambar katalah daripada internet. Kita ambil gambar macam tadi tu grade. So ambil contoh yang sama. Saya ambil contoh, okey. Kalau ini kita nak kayak gini, kita boleh delete. Tak ada halangan untuk delete. Okey. Kita pilihkan format, color. Okey. Kita pilih ini. Dekat atas ni adalah saturation. Saturation ini adalah untuk dia ubahkan gambar itu mengikut kepada tona warna yang kita nak. Macam ni saya yang asalnya ini asalnya saturation 100%. Nampak kan? 100% gambar dia macam gini. Tapi kalau saya rendahkan, dia makin kurang, gambar dia makin macam hitam putih. Lalas dia jadi hitam putih macam gini. Nampak tak perbezaan antara ini? Okey, ini gambar yang macam tadi dengan saya copy, saya masukkan gambar yang sama. Okey. Jadi contoh, pergi ke format. Okey. Saya ambil gambar yang ini. Cuba tuan-tuan puan-puan bayangkan, daripada kerja banyak nak pergi edit warna satu persatu kan. Dalam PowerPoint tu terus mudah untuk kita editkan gambar. Dalam satu gambar boleh jadi banyak pula gambar buah-buahan yang pelbagai warna. So fungsi dia dekat bahagian color saja. So nampak contoh dia. So mungkin untuk exercise ni tuan-tuan puan-puan boleh buat slide baru. Bezakan satu gambar tu warna dia, saturation dia jadi macam gini. Color gelap, saturation dia kosong. Okey, ini atasnya saturation lah. Kalau yang lain, ini tona, ni color tone. Ni color tone pula. So macam tadi tu saturation je lain. Dia hanya warna sekeliling kan. Tapi kalau color tone, dia akan mengubahkan apa yang gambar itu nak di-highlightkan. Ikut kepada dekat dalam gambar ni ada terma dipanggil temperature. Temperature tu dia punya kehangatan warna di dalam gambar. Macam tadi tu kita just gerakkan jadi hitam putih kan. Saturation tu jadi gelap ke jadi cerah. Tapi dalam color tone, dia punya warna, kepadatan warna lah. Dia nak jadi warna tu lebih padat ke ataupun tidak. Macam tadi ni, dia jadi warna anggur tu betul-betul purple. Betul? Bila kita gerakkan ke atas, purple tu dia jadi macam
anggur tu dia jadi macam dah matang, terlampau tua kan. Buah-buahan tu dah terlampau tua. Tu jadi macam kalau tuan-tuan tengok gambar pun macam buah anggur ni dah masak sangat. Kan? So itu fungsi untuk editkan gambar. Asal je purple macam ni. Okey. Seterusnya artistic effect. Yang ni kita dah belajar dah, artistic effect. Yang saya tunjukkan artistic effect dari segi nak pilih sama ada gambar itu nak jadi yang biasa ataupun nak jadi yang berkotak-kotak. Macam ni. Pergi ke bahagian picture artistic effect. Ni fotokopi. Kalau fotokopi ni gambar tu dia jadi macam outline sajalah. So kadang-kadang kita nak macam anak-anak kan, nak warnakan gambar. So kita boleh buat latihan. Ambil satu gambar kita dan kita convertkan gambar menjadi fotokopi. Boleh? So jadilah artistic effect jadi suatu fotokopi dan mintalah mereka lukiskan image ni, isikan warna yang sesuai. So menariklah kan. So inilah antara tools yang kita boleh gunakan untuk mengubah suai gambar dalam PowerPoint. Lain-lain kita boleh juga ubahkan warna ikut sketch kan. So PowerPoint artistic effect, pencil sketch boleh jadi pencil. So terpulang kepada pandangan masing-masing. So far untuk yang ini ada masalah untuk tukar-tukarkan color gambar tuan-tuan perempuan. Boleh dah dapat tak buat di dalam slide masing-masing? Boleh. Okey. So untuk yang seterusnya saya nak tuan-tuan tambahkan slide baru. Okey. Dan kita nak buat aktiviti untuk crop gambar yang tadi tu, gambar yang kita ambil daripada online. So tujuan kita nak crop ni adalah untuk menghilangkan gambar yang ataupun image yang kita tak nak masukkan di dalam PowerPoint kita. Contohnya kita ada satu gambar, tapi gambar tersebut dia ada image yang lain. Contohnya gambar background kita nak hilangkan. So dalam PowerPoint dia boleh benarkan kita untuk ubah suai gambar yang kita ada ikut kepada size. Contohnya kita kecilkan gambar asal kepada yang lebih kecil, yang lebih fokus kepada image yang kita nak, ataupun kita hilangkan terus latar belakang gambar tersebut. So kita buat yang pertama dulu, iaitu gunakan crop untuk buangkan bahagian yang kita tak nak. Okey, ini langkah dia. Kita highlightkan yang mana yang kita nak ambil saja dan kita drag dan kita crop. Tekan crop. Okey. So itu hasil yang pertama. So kita pergi ke bahagian anggur. Okey. Kita ini gambar saya ambil gunakan demonstration. Tuan-tuan boleh copy gambar yang mana tuan-tuan dah buat tadi. Besarkan sikit supaya nampak. So sekarang ni saya nak fokus, saya nak ambil separuh saja. Ataupun saya nak ambil bahagian ini, saya tak nak ambil bahagian yang lain. Saya nak daripada 4 anggur ni, saya nak ambil 3 saja. Yang inilah 3 ni. Cara saya adalah pergi ke picture, format. Okey. Kita klik sini. Okey, pergi picture dan cari
crop. Okay, picture dan hujung je crop. So pergi ke picture. Dekat saya, dekat format saya tak ada nampak picture pula. Okey, tak apa. Kita pergi ke format picture. Okey. Kalau tuan-tuan puan tak nampak dekat atas ni, sebab dalam PowerPoint ni, dia sepatutnya dekat bahagian format tab ni akan keluar crop. Okey. Sepatutnya lah. Tapi kalau tengokkan, saya tak ada. Okey. So, apa saya buat? Saya pergi right click, pergi ke picture format. Dan pergi dekat gambar ni, yang hujung ni, picture. Kat bawah ni ada crop. Tapi letih lah kan? Dia macam, kenapa banyak sangat ni? Susah. So, cara dia saya cuba cari yang betul. Okey. Mungkin tadi tu tak boleh. Gambar yang ini tak boleh. Tiba-tiba boleh tak? Okey. Okey, sepatutnya ni dah ada lah. Ni dah ada ni. Tak tahu kenapa ni tadi tak boleh. Okey, dah boleh. Sepatutnya jadi macam inilah. Okey. So, pergi ke format, pergi ke crop di sini. Tekan sekali. Okey, bila tekan kat sini sekali, dia punya paparan dia akan jadi hujung dia akan ada macam hitam. Hitam kat sini kan. Ini dimaksudkan kita boleh tarik dia kepada image yang kita nak sahaja. Dia akan crop lah. So kita ambil yang mana yang kita nak. Lepas itu kita tekan sekali lagi. Bila tekan sekali lagi, maka gambar itu pun dah kecilkan ikut kepada apa yang kita nak lihat sahaja. Itu cara yang pertama. Tapi masih bila kita crop ni, masih lagi nampak background ni. Ada setengah-setengah tu presentation, mereka nakkan image gambar jadi tak nak ada background. So apa yang saya nak ajarkan adalah remove background. Itu pun function crop juga. So cara dia adalah di sini, dekat hujung sebelah kiri. Nampak tak? Dekat format sini, dekat hujung belah kiri ni ada remove format. Okey. Saya nak tuan-tuan perempuan dekat slide yang baru tu yang ada gambar crop ni buat satu aktiviti untuk tuan-tuan perempuan removekan background yang tuan-tuan ada, supaya katalah kalau background ini warna putih, maksudnya sekeliling gambar yang saya ada ni ataupun sekeliling gambar yang tuan-tuan perempuan yang ada tak nak ada warna lain. Hanya gambar, contohnya gambar anggur ni, saya nak ada anggur ni saja. Saya tak nak ada dahan-dahan, saya tak nak ada daun. Saya cuma nak nampak anggur ni saja. So cara dia, pergi klik remove. Bila saya klik remove, Puan Salmiah cakap inilah cara digunakan kedai. Kedai dia lebih advance. Dia gunakan Photoshop. Adobe Photoshop. So Adobe Photoshop kualiti dia lebih menarik lah. PowerPoint ni dia memang seakan-akan macam apa yang digunakan oleh profesional, cuma dia dah
simplified cara untuk audience untuk gunakan dalam PowerPoint. Sebab PowerPoint ni dia nak cepatkan orang buat kerja. Okay. So sekarang ni apa yang saya nampak bila background remover, dia ada tambah, dia ada tolak. So tambah maksudnya nak tambahkan area mana yang kita nak include dalam picture. Macam sekarang ni bila kita remove background, dia remove background betul, tapi ada setengah-setengah part ni yang termasuk dalam remove. So kita nak masukkan balik yang mana yang dibuangkan. So kerja je renyih sikit lah. Tapi berbaloi lah, puas hati kalau nak hasilkan kualiti yang menarik. So kita masukkan lah. So tarik. So dia akan, kadang-kadang kita tarik dia keluar balik. So tak apa, buat sampai macam ni tak nak kan. So kalau ada daun ni, gambar yang kita tak nak ni, kita klik tolak pula. So kalau tolak, dia akan tarik sini sikit, dia hilang lah. Dia jadi mana-mana kawasan yang warna purple, itulah kawasan yang akan dibuangkan, dicropkan. So tapi kena teliti lah. Ni kita tambah balik. Okay. So kita nak tambah sikit sini. Okay. Okay. Saya rasa sikit lagi. Ni ada daun ni. So buangkan. Okay. Katalah saya dah puas hati dengan ini. Saya akan tekan right arrow dekat atas ni. Nampak tak? Ada tanda right dekat atas tu. Atas sebelah kiri saya nak tuan-tuan dan puan nanti dekat image sendiri buatkan teknik ini, iaitu remove background, klik yes. Bila klik yes, inilah image yang terakhir. So kadang-kadang bila saya nak buat PowerPoint, untuk just masukkan gambar saya saja, saya akan gunakan function remove background. Mula-mula crop, tapi lepas crop, remove background. Supaya hanya gambar saya saja yang ada. So tak perlulah nak ada green screen lagi lah. So ni dah cantik lah ni. Nampak buah anggur saja. Okay. Okay. So itu teknik yang kita gunakan. Seterusnya adalah kita belajar maximize, resize picture. Tak apa. Dah tahu dah. Okay, remove background. Ni cara dia tunjukkan. Macam mana remove background. Klik yang mana, nombor 4 ni. Ni hasil dia. Pastikan gambar yang kita nak ni berwarna. Bahagian yang kita nak keluarkan ni adalah di dalam warna purple. So apa-apa color dalam warna purple, bila kita klik keep changes, dia akan hilang. Keep changes ni, dia akan hilang lah. Itu cara dia. So ni ada mark area to keep. Ni tambah dan tolak. Okey. Baik. Ni dah habis ni. Ni hari kedua punya konten. Ada soalan tak nak tanya? Soalan doktor. Ya. Baik. Apa ni dari segi macam kita ada masalah dari segi color. Macam kalau kita presentation, kita tengok dalam komputer kita ni cantik dah. Tapi apabila kita present, tak nampak lah dia color-color tu. Sebab faktor color, pemilihan color. Okey, dia ada faktor yang lain juga. Tadi sebenarnya apabila tuan-tuan nak present, tuan-tuan kena tengok bila present pakai projector, adakah dia projector yang
digunakan untuk presentation tu, adakah dia mempunyai kadar luminous yang bagus ke ataupun yang rendah? Luminous ni adalah kadar pencahayaan lah. Selalunya bila kita present dekat dalam dewan ataupun dalam bilik mesyuarat, kadang-kadang luminous projector itu, yang walaupun projector tu dibeli baru, tetapi luminous ataupun kecerahan projector itu rendah sangat. So kadang-kadang image yang dipaparkan oleh projector tak sama warna dia dengan image dalam komputer kita. Dia macam ginilah. Kalau laptop saya, dia punya gambar je 4K. Kan? Gambar dia 4K. Television 4K lah. Tapi kalau saya ambil kabel dan kabel itu saya sambungkan kepada monitor yang kualiti dia HD. Ataupun kualiti dia monitor komputer biasa. Tuan-tuan, puan-puan, boleh tak cerita saya apa jadi kepada image gambar tersebut? Antara 4K punya gambar, kalau kita buka YouTube kita boleh pilih gambar 4K. So boleh tanya, apa yang terjadi kepada image ataupun gambar yang dipaparkan di kedua-dua monitor tersebut? Adakah dia sama ataupun adakah dia berbeza? Okey. Oh, mesti berbeza lah. Kenapa berbeza? Apa ni? Mungkin dia apa panggil? Dia punya kadar apa ni? Mungkin dia punya apa? Input dia akan dia keluar lain lah. Betul. Satu sebab televisyen mahal. Kalau televisyen mahal memang cantik kan. Memang kalau katalah satu rancangan itu dirakam menggunakan kamera berkualiti tinggi, confirm lah gambar dia, warna dia cerah. Sama jugalah dengan projektor yang digunakan untuk paparkan daripada laptop kepada skrin monitor ataupun skrin projektor. Tapi untuk menyelesaikan masalah yang tuan-tuan puan-puan hadapi berkaitan dengan warna, okey, so cara yang bagus, okey, elakkan menggunakan warna yang terlampau kita panggil saturated lah ataupun terlampau bertona. Okey, contoh dia, ambil warna yang solid. Itu maksud saya lah. Okay, contoh dia, saya pilih macam ini. Kalau kita ambil gambar macam gini, kan, gambar dia solid. Dan warna dia pun hitam, merah, biru, hijau. Solid. Tapi kalau kita ambil warna yang macam gini, so kadang-kadang bila kita pergi ke projektor, warna kuning lebih. Sebab apa? Luminous lah yang saya sebutkan tadi tu, dia terlampau berbeza. Tetapi kalau saya pilih untuk ambil gambar ini, agak-agak tuan-tuan perempuan rasa beza tak warna je masa gunakan projektor yang kira apa-apalah. Yang ini, yang hitam putih ni, beza tak? Yang solid. Beza tak nanti kalau saya gunakan presentation ini paparkan kepada projektor ke dinding? Beza, tengok pada pencahayaan projektor tu lah. Tapi kalau saya ambil warna ini, ini macam mana?
Lebih nampak tak perbezaan kalau gunakan projektor yang berlainan? Berlainan kualiti lah. Kadang-kadang kuning je terlebih nampak, purple je tak berapa nampak kan. So, cadangan saya, kurangkan pilih warna-warna yang tak solid. Pilih warna yang solid, yang tak adalah nampak sangat dia punya kontras je. Supaya apabila tuan-tuan bentang atau prepare bahan-bahan, so tak ada nanti terganggu dari segi kualiti gambar tersebut lah. Tapi bukan saya masukkan, pilihlah terus semua gambar ni warna hitam putih. Tak ada. Kalau gambar hitam putih, jadi tak menarik lah presentation tu. Kan? So tak apa. Yang penting sekali, apa sebenarnya yang nak dicapai apabila memilih warna gambar? Macam mana kita nak tentukan bahawa warna gambar yang nak dipilih untuk presentation tu adakah dia acceptable ataupun tidak? Itu yang penting. Saya bagi contoh adakah warna ini cantik berbanding dengan warna ini? Ini dia punya purple dia memang terang, tapi kalau gambar ini pula okey. Mana satu yang tuan-tuan nak pilih dalam presentation? Yang belah, saya letak pilihan nak pilih nombor 1 ke ataupun nak pilih nombor 2? Nombor 1. Kenapa nombor 1? Kalau tengok komputer nombor 1. Nombor 2. Nombor 2. Sebab kita nak yang true colour. Nombor 2. Okey. Kalau betul. saya lah. Dia bergantung kepada pandangan orang Dia bukannya kira nanti tengok projektor jadi warna lain, tak. Yang penting sekali pada komputer kita sendiri, asal dia, sumber dia, adakah dia warna yang dipilih tu dia mempunyai pencerahan macam gini Kalau kita pilih warna nombor 2, kita boleh nampak daun dia dan kita boleh nampak dia punya image sekeliling dia tak terlampau terang. Tapi kalau macam gini kita nampak macam gambar ini dia punya daun je pun tak berapa menarik terlampau terang. So walaupun sebelum kita nak bentangkan kepada projektor, tapi kita tengok asal dia, tengok macam ni dah tak berapa, terlampau garang sangat warna dia. So pilihan warna yang sesuai untuk pandangan mata masing-masing. Tengok sebab mata manusia ni sama tak ada mata director dia terlampau beza dengan mata kita. Mata pengarah tak beza pun dengan mata kita. Kalau dia buat derma mata pun, kita Allah dah berikan pandangan kita semua sama. Cuma je tuan-tuan perempuan kena tengok macam ni. Ada setengah-setengah daripada manusia ada masalah untuk membezakan warna ataupun color blindness lah. Okey.
So itu faktor yang kena utamakan. Tapi kalau macam masalah bila kita buat, tapi bila kita present dekat projektor jadi lain, itu kita boleh cakap masalah projektor lah. Betul. Kalau gambar ni dia tak isu sangat. Masalahnya dari segi warna untuk tulisan. Okey. Tulisan. Baik. Sebab kalau orang nak baca kan kadang-kadang tak nampak. Dia punya huruf tu tak nampak kan. Okey. Boleh Cik Sufian. Untuk khusus saya yang sebelum ini, untuk infografi, saya ada share lah saya punya pandangan tentang pilihan warna yang sesuai. Okey. Untuk kita pilih. So, untuk kita cepatkan proses apakah warna-warna yang sesuai untuk dipilih, saya cadangkan kita belajar daripada apa yang sedia ada. Saya cadangkan tuan-tuan pergi ke Canva. Boleh? Daripada Canva ni, ini website yang percuma lah. Kita register. Okey, dalam Canva ini, dia ada pelbagai template yang tuan-tuan boleh belajar, boleh tengok. Macam mana orang yang expert dalam presentation ini preparekan dia punya bahan presentation lah. Dia ada poster, ada apa lagi? Ada image bergambar, ada video, macam-macam bahan-bahan yang tuan-tuan puan-puan boleh belajar. So cara nak cepat, nak menangkap macam mana sebenarnya penerimaan orang yang warna teks yang sesuai, dia punya tips je, keep it simple and sweet. Kiss lah, okay? Contohnya macam ni. Sekarang ini contoh yang sedia ada. So kalau tengok, warna yang dipilih untuk teks, dia pilih hitam. Okay. Dan juga untuk asingkan, dia jadi warna lain lah. Okay. So ini background dia ambil background dia warna putih. So maksudnya, untuk tulisan yang jelas, dia punya rule dia, pastikan dia apa yang nak disampaikan ni tak adalah cluttered sangat ataupun tak adalah bercampur rojak warna apa semua. So belajar daripada sinilah. Ini dia punya tips-tips yang saya boleh sharing kan. Putih. Kalau nak yang lain, contoh dia macam ni. Sekiranya, okay, ini salah satu daripada infografik yang boleh dibelajar. Ini pun kita boleh gunakan sebagai template untuk kita pilih warna apa yang sesuai untuk teks kita. So katalah kita punya background kita nak warna biru. Saya besarkan sikit Okay, katalah ni. Background dia hitam. So ada warna ni. So untuk professional, dia akan gunakan pilihan warna macam inilah. Dia tak ada campur aduk warna yang merah kan. Sebab kalau boleh, elakkan teks yang berwarna merah. Itu saya punya pandangan lah untuk memilih warna teks yang sesuai kepada mata audience. So kalau macam gini, dia macam gini pula background dia, topik dia, untuk title, dia gunakan warna yang muda. Tapi background dia background gelap. So untuk separatekan main topik dengan subtopik, dia pilihkan warna putih. Dekat sini macam-macam tuan-tuan boleh belajar sebenarnya dekat Canva ni. So saya untuk cepatkan proses, sebab dia konsep untuk belajar warna yang sesuai, saya ada satu buku. Okay, saya share pada peserta saya, infografik. Okay, dia punya buku dia, dia ada juga buku macam ini kan. Presentation Zen. Ada
Tapi siapa yang masa sekarang nak baca buku banyak kan? So saya boleh suggest pergi ke website ini. Okay. Boleh belajar terus daripada pakar-pakar. Okay, template dah ada dah. Pilih je. Nak template siapa? Kan? Orang expert ni dia buat macam mana? Apakah dia punya font dia? Macam gini. So kalau tengok kan, cara-cara orang yang mahir dalam presentation ni, dia tak banyak gunakan warna yang pelbagai. Selalunya dia gunakan hitam, warna solid lah, maksudnya warna solid. Lepas tu sesuaikan dengan background dia. Okay. So, boleh Cik Sufian tips dia kat sini. Boleh. Ada contoh sini ada. Dia memang kalau kita buat PowerPoint, kita ikut sedap mata kita kan. Tapi saya nak tambah sikit, ikut sedap mata profesional. Sebab dah belajar advance ni, so belajar daripada profesional lah. Ilham ni datang daripada sini lah. InsyaAllah kalau lepas ni PowerPoint, tuan-tuan perempuan ni lebih elemen advance itu adalah kan. Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Kita tengok Trello ni masih lagi tak ramai yang tambah. Baru berapa orang aja. Padahal peserta kita ramai ni. Boleh tak saya bagi masa untuk petang ini saja? Okay. Ataupun boleh tak saya tadi dah dapat masuk dalam breakout room kan? Masa tengah hari tadi tu dapat masuk breakout room kan? Boleh tak kita cuba sekali lagi breakout room? Masa kita tinggal berapa Cik Muhyiddin? Nak rehat dulu? Rehat dulu. Lebih kurang setengah jam Doktor. Okay. So setengah jam Okay, kita bagi rehat dulu. Saya bagi peluang untuk para peserta siapkan tugasan yang slide tadilah. Maksudnya elemen-elemen gambar tu mungkin saya pecahkan kepada kumpulan masing-masing. Maksudnya dalam masuk dalam breakout. So sambil-sambil rehat boleh bincang dengan kawan-kawan dan sharing macam mana nak buat. Kalau kadang-kadang kalau tanya kawan-kawan, boleh dapatkan idea macam mana yang nak menarikkan bahan tu. So kita cuba sekali. Ya. Tajuk slide tu bebas kan? Bebas. Janji ada elemen. Ya. Saya menghadapi masalah file besar untuk masuk dekat Trello ni. Oh, berapa saiz besar dia? Itulah yang nombor 3 ni sampai 120 MB. Okey. Boleh tak kalau convertkan file itu kepada PDF? Oh, okey. Pergi dekat PowerPoint. Sebab saiz file tu besar, save as PDF. Ya. Okey. Kat sini je. Okey, PDF. Yang penting saya dapat lihatlah hasil. Okey. So kita pecahkan kepada breakout. Saya harap petang ni tak ada masalah untuk breakout. Jangan break up Kalau break up susah juga. Okey Cik Muhyiddin, kita rasa kita rehat. Pukul 4.30 kita habis ke? Betul. Okey. So antara sekarang sampai pukul 4.30 saya pecahkan kumpulan dan kalau peserta boleh siapkan sampai pukul 4.30 kita habiskan. Sebab sementara tu saya boleh pergi ke satu kumpulan yang lain lah. So yang mana yang dah siap,
Okey. Kalau tak nak tunggu saya, pastikan pukul 4.30 petang ni dah upload ke dalam Trello. Itu saja saya nak. Kalau nak rehat sekarang, rehat. Tapi pukul 4.30 siap untuk masuk dalam Trello. Ada 43 orang ni peserta kan. So tak apa, saya cuba pecahkan sekarang. Ada 53, maaf. 53. So saya pecahkan sekarang. Untuk video rakaman, saya dah ada untuk sesi pagi tadi. Saya akan share dengan Cik Muhyiddin. Dan petang ini pun saya share juga. So basically setiap hari tu saya boleh sharing lah video recording. Cik Muhyiddin nak tambah apa-apa tak untuk peserta? Saya kira tak ada lagi Doktor. Tak ada Okey, saya pecahkan sekarang. Kalau ada masalah, kita jumpa besok. Okey, insyaAllah kita mulakan sesi kita pukul berapa besok Cik Muhyiddin? Kalau ikutkan pukul 8.30 Doktor. Ikut daripada Doktor. Saya tak apa sebab saya okey pukul 8.30. Yang saya rasa kita ikut schedule yang dah ditetapkan oleh Urusetia lah. Sebab besok ada banyak aktiviti yang kita kena buat ni. Hands on activity. Okey, tak apa, saya pecahkan kepada breakout room. Kalau siapa nak rehat boleh rehat, tapi pastikan dalam breakout room tu bincang-bincanglah kawan-kawan macam mana nak buat, macam mana nak upload dalam Trello. Nanti saya jumpa dalam breakout room Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.